Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur lillah. Kita masih berada di bulan Ramadan yang mulia. Dan perempuan, Ramadan ini sering disebut sebagai Ramadanun Karimun. Maknanya bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan yang dimuliakan. Ya, memang benar bahawa Ramadan itu adalah satu bulan yang mulia berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita sering baca di dalam ayat Baqarah, suratul Baqarah, ayat 185. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat di mana kemuliaan Ramadan. Jadi salah satu yang disebut di dalam Al-Quran itulah daripada ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itulah kemuliaan Ramadan itu disebut dengan jelas dalam ayat yang kita akan bacakan tadi. Mana dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, yang menjadikan Ramadan bulan yang mulia. Allah muliakan Ramadan dengan sejarah turunnya Al-Quran. Maka Allah anugerahkan satu malam daripada malam-malam Ramadan itu, malam yang dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Itulah Lailatul Qadar. Yang mana di dalam tazkirah yang lalu kita telah mengupas tentang suratul Qadar, surah 97 yang menceritakan tentang malam Qadar itu apa yang terjadi pada malam itu. Jadi telah pun kita jelaskan. Maknanya sekarang kita melihat kemuliaan Ramadan itu pertama pada turunnya Al-Quran. Yang kedua adanya Lailatul Qadar. Dan seterusnya kita melihat kemuliaan Ramadan itu adalah pada kewajiban puasa. Yang dijelaskan pada ayat 183 daripada suratul Baqarah. Dan ayat itu juga telah kita tadabbur pada sesi tazkirah yang lalu. Yang keempat, Ramadan dimuliakan dengan zakat. Zakat fitrah. Ya. Dan juga aktiviti infak. Yang kelima, kita melihat Ramadan ini dimuliakan dengan Allah gandakan nilai amal, iaitu amalan soleh kita digandakan oleh Allah. Di mana disebutkan setiap ibadah wajib digandakan menjadi 70 kali ganda. Dan seterusnya Ramadan juga merupakan bulan pengampunan. Sepanjang Ramadan ini Allah mudahkan untuk kita memohon keampunan kepadanya dan keluasan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Jadi Ramadan juga bulan
pengampunan. Maka kita nak membersihkan diri kita adalah dengan berbagai cara, antaranya ialah dengan istighfar. Kerana perintah istighfar ini adalah perintah Allah sebagaimana disebutkan di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, belajarlah sungguh-sungguh hingga kamu faham bahawa sesungguhnya tiada ilah melainkan Allah. Dan hendaklah kamu memohon ampun ke atas dosa-dosa kamu. Waghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga kamu mohon ampun untuk seluruh mukminin dan mukminat. Di situlah dalil bahawa Allah memerintah kita supaya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, salah satu kemuliaannya ialah terbukanya pintu rahmat Allah, ya, pintu keampunan Allah. Maka perbanyakkanlah istighfar. Dan yang akhir sekali kita melihat kepada tujuan, maksud ibadah puasa yang diwajibkan itu sebagaimana disebut di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, iaitu disebut sebagai la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kelebihan Ramadan yang mulia ini dengan segala kemuliaan yang telah saya sebutkan tadi akan memudahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu juga telah kita sebut, ya, di dalam sesi tazkirah yang lalu. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan yang jelas dan telah diperjelaskan oleh Al-Quran sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai tasawur ataupun sudut pandang Al-Quran. Ya. Jadi sudut pandang itulah yang sewajarnya menjadi pegangan kita. Ya. Dan kita perlu dari masa ke semasa sentiasa menyemak. Ya. Maknanya melihat kembali pendirian kita, sikap kita, amalan kita terhadap Al-Quran. Apakah ianya sesuai dengan tasawur Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kita kenali sebagai Al-Quran. Iaitulah kalimah yang dikenali sebagai kalimah kata nama. Dan ia adalah kata nama khas berasaskan kepada adanya huruf alif dan lam di hadapan kalimah Al-Quranu. Jadi ia menjadi lafaz nama khas ataupun isim ma'rifah. Jadi kata-kata itu datangnya daripada akar kata qaf, ra dan hamzah. Iaitu daripada perbuatan membaca. Maka bila menjadi Al-Quranu, ia adalah sebuah bahan bacaan. Maka kita melihat Al-Quran itu, kita akan melihat dari mana sudutnya pun ia terkait dengan aktiviti membaca. Kita lihat ayat terawal yang diturunkan, itulah di dalam suratul Alaq, surah 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah olehmu dengan menyebut nama-nama bagi Rabb engkau yang telah menciptakan. Ini ayat pertama yang diturunkan merupakan sebuah perintah, iaitulah perintah membaca. Jadi tuan-tuan perempuan, di sinilah kita kena memahami, mendalami kenapa ayat ini terawal diturunkan. Mestilah bersebab. Maka bila kita kaitkan dengan Al-Quran, Al-Quran ialah bahan bacaan, tetapi bukan bahan bacaan biasa-biasa. Sebab itu dia berada di dalam kata nama khas. Mana Al-Quran itu merujuk kepada Al-Quran yang Allah turunkan daripada langit ke bumi ini melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus mana kitab itu yang disebut sebagai Al-Quran itu. Kita nak lihat kenapa perintah terawal adalah perintah membaca. Iqra, bacalah olehmu. Jadi kalimah yang digunakan ialah kalimah amri atau kalimah perintah. Fi'il amar, fi'il perintah. Bacalah. Jadi ketika itulah kita memahami bahawa ia merupakan perintah besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendapat Al-Quran. Kenapa mesti membaca? Ini kita kena faham. Bila kita faham mana Al-Quranu adalah bahan bacaan, maka sudah pastilah bahan itu perlu dibaca. Kalau tidak, buat apa Al-Quran itu diturunkan kalau tidak tujuannya untuk dibaca oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Malahan sepatutnya Allah sebut Quran itu untuk seluruh manusia. Petunjuk hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Tapi biasalah, majoriti manusia tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran. Maka hanya golongan yang beriman inilah golongan yang akan membaca Al-Quran. Ingat tuan-tuan perempuan, Al-Quran dikaitkan dengan perbuatan Iqra. Perintah Allah, bacalah. Maka kita pun membaca. Al-Quran sendiri menyebut kalimah membaca itu dalam lafaz-lafaz yang berbeza. Itulah yang selalu saya tegaskan bahawa Quran itu memerintah kita membaca dalam 3 bentuk yang kita faham dengan jelas, iaitulah qiraah, tilawah dan tadabbur. Ini semua bentuk ataupun tingkat-tingkat pembacaan. Iqra, qiraah, bacaannya bagaimana. Tilawah, bacaannya bagaimana. Dan tadabbur pula bagaimana. Itu semua dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Jadi tuan-tuan perempuan, kita sebagai umat Islam, umat yang menerima Al-Quran, umat yang memiliki Al-Quran, di sinilah kita kena memahami dengan benar perintah Iqra itu. Jadi dari segi hukumnya, kita setelah kita memahami bahawa Iqra itu adalah kalimah perintah, maka jelas sudahlah kepada kita bahawa Allah memerintah kita membaca. Jadi kita fahamlah berat atau tidak perintah itu. Kenapa? Sebab Al-Quran sebagai bahan bacaan khusus yang Allah turunkan dengan penuh kemuliaan. Seandainya kita tidak membacanya, Allah, apakah lagi yang kita nak dapat? Sebab yang akan kita dapat daripada Al-Quran itu mestilah dari usaha kita membaca melalui qiraah, tilawah dan tadabbur. Kepada orang yang membaca di level qiraah semata-mata,
tanpa dia memahami isinya. Mereka mungkin berfikir mereka hanya inginkan pahala. Dan seterusnya, orang yang membaca dengan tilawah, membaca sungguh-sungguh hingga dia faham isi Al-Quran, kemudian beramal dengan isi Al-Quran, maka mereka mendapatlah petunjuk hudan daripada Al-Quran itu. Sementara itu di tingkat paling tinggi pada tahapan membaca, iaitulah di tahap tadabbur, maka orang yang melakukan aktiviti tadabbur ini akan memperolehi ilmu, memperolehi petunjuk daripada ayat-ayat yang ditadabburkan itu. Jadi tentulah berbeza pencapaian setiap orang berdasarkan kepada tahap mana dia membaca. Tuan-tuan perempuan, saya akan sentiasa menegaskan isu ini kerana ini adalah tasawur Al-Quran. Itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran kepada kita. Jadi hari ini setelah kita mendengar fakta-fakta ini, marilah kita berubah. Marilah kita meningkatkan kesedaran kita kepada Al-Quran dengan berdasarkan kepada tasawur atau sudut pandang Al-Quran itu sendiri. Cukuplah selama ini kita mungkin kita telah melakukan kesilapan, salah faham kita terhadap perintah membaca yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Maka hari ini mari kita perbetulkan. Bersempena dengan Ramadan Karim, Ramadan yang dimuliakan dengan salah satunya dengan turunnya Al-Quran ini, marilah kita ubah tanggapan kita, ubah sudut pandang, tasawur kita kepada Al-Quran. Marilah kita ikut tasawur Al-Quran itu sendiri. Bukan mengikut anggapan kita. Mengikut apa yang telah kita ikut yang lalu. Kita perbetulkan. Jadi inilah saatnya kita menyemak semula. Kita ini berada di mana? Atau adakah kita masih lagi di level qiraah? Sehingga kita dah berada di penghujung hayat ini, kita masih lagi di level itu, tidak meningkat kepada tilawah. Inilah yang kita kena periksa. Semak dan periksa diri kita sendiri. Hari ini kalau kita nak katakan bahawa nak belajar bertilawah, membaca sungguh-sungguh Al-Quran itu satu benda yang susah, saya rasa tidak ada alasan. Kerana hari ini Allah mudahkan pembelajaran Al-Quran ini melalui teknologi. Kita dibagi aplikasi-aplikasi Al-Quran yang lengkap dengan terjemahan. Malah ada yang disediakan indeks Al-Quran. Kita boleh mencari makna-makna ayat. Dan di mana ayat-ayat itu berada di dalam surah apa, ayat keberapa. Semua ada aplikasi itu. Ini semua adalah kemudahan yang kita tak mungkin nafikan lagi. Maka ingat tuan-tuan perempuan, isu Al-Quran bukan isu di dunia, tetapi akan sampailah kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Bersedialah kita untuk disoal jawab oleh Allah nanti. Kita perlu bersedia sekarang ketika kita ditanya, apakah yang telah kamu lakukan terhadap Al-Quran? Kita kena bersedia jawapan dari sekarang. Sanggupkah kita berhadapan dengan Allah? Kita nak mengaku bahawa aku tak faham Quran ini ya Allah kerana aku tak belajar bahasa Arab. Agaknya apakah jawapan itu dapat membela kita di sana nanti? Tidak, tuan-tuan puan. Sebab itu sekarang tanggungjawab para pendakwah, guru-guru ialah mengingatkan kita supaya sekarang waktu kita Allah beri lagi kehidupan di dunia ini, mari kita belajar. Isunya ialah Quran ini isu belajar. Nak belajar atau tidak? Itu dia pokok pangkalnya. Bukan soal susah, bukan soal sulit. Tak timbul lagi. Sebab hari ini Allah bagikan kemudahan yang teramat banyak. Di dalam aplikasi Quran yang kita dapat, sebahagiannya percuma.
FOC, ya, yang ada di dalam telefon canggih, telefon pintar kita itu, kita lihat terjemahan Quran ada di dalam pelbagai bahasa. Pilih saja bahasa yang kita faham. Sebab tujuan kita ialah nak memahami Al-Quran. Maka apakah itu menjadi benda yang susah lagi kepada kita? Sebab itu saya kata tak ada alasan nanti kita di hadapan Allah. Ingat tuan-tuan dan puan, isu Al-Quran bukan isu di sini sahaja, tetapi nanti di sana, di yaumil akhir. Ketika kita datang kepada Allah, di sanalah nanti kita akan merasa kesan atau risiko sikap kita terhadap Al-Quran hari ini sewaktu kita di dunia. Tuan-tuan, sebab itulah saya ingin membawa saudara-saudari, ya, marilah kita sedar sekarang bahawa Al-Quran ini bukan isu di dunia semata-mata, tetapi ia adalah isu yang tidak ada akhirnya. Kerana sampai akhirat kita hidup semula dan hidup tak mati lagi dah. Bayangkan. Jadi nanti saya yang paling ngerinya ketika mana kita sampai, ya, kepada fasa keempat, kehidupan kedua, pada hari akhirat yang disebut, sebahagiannya disebut dengan tegas berulang-ulang kali, kita sendiri menyebutkan bahawa hari akhirat itu salah satu namanya ialah Yaumuddin. Hari di mana semua manusia dan jin menerima balasan. Hari pembalasan. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidak bersedia untuk ke sana nanti, di sanalah kita akan menerima pembalasan kepada kita. Kita sebagai umat yang Allah berikan kepada kita Al-Quran, ingat, pembalasan kita akan bergantung kepada pendirian kita, sikap kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Andainya semasa di dunia kita menerima Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran dengan penghayatan sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri, insya-Allah kehidupan kita di hari pembalasan itu, insya-Allah kita akan selamat. Dan kita sering mendengar bahawa Al-Quran itu pada hari kiamat, Al-Quranlah yang akan berperanan besar untuk menyelamatkan kita. Kita akan berada dalam dua keadaan dan tidak ada pilihan lain. Hanya dua keadaan sahaja. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi pembela kita. Al-Quran akan menjadi peguam bela kita. Satu lagi keadaannya, Al-Quran akan mendakwa kita. Jadi dalam keadaan inilah kita perlu melihat jauh ke depan, ya, di mana kita mengharap Al-Quran yang ada pada kita hari ini akan membela kita di hadapan Allah. Dia akan menjadi saksi untuk membela kita. Maka saat itu kita selamat. Sebaliknya, seandainya Al-Quran mendakwa kita, beratlah kita. Siapa yang nak bela kita? Sebab di sana tak ada lagi sesiapa dapat menolong orang lain. Dan tak ada siapa yang nak membela kita. Maka kita mengharapkan Al-Quran itulah nanti yang akan menjadi peguam bela kita semasa dibicarakan di hadapan Allah Rabbul Jalil. Tuan-tuan dan puan. Maka itulah peringatan itu. Tazkirah ini kita beri sekarang. Mengingatkan. Biarlah berulang-ulang kita mengingatkan. Bahawa kita perlu beri perhatian yang serius. Memberi komitmen yang besar terhadap Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita. Kerana Al-Quran ini ingat. Kalamullah. Maka untuk selamat di sana, di dalam kehidupan yang tidak ada hujungnya, tidak ada titiknya di sana nanti, kita mengharap Al-Quran lah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan, inilah saatnya, inilah detiknya.
Terutama kita sedang berada di Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Marilah kita semak balik. Marilah kita lakukan apa yang kita sebut realignment semula. Mana melakukan penjajaran semula diri kita. Semak balik. Semak status iman kita kepada Al-Quran. Di level mana pendirian kita, sikap kita terhadap Al-Quran. Kerana inilah yang akan menentukan komitmen kita. Tuan-tuan dan puan ingat, satu yang kita jangan sekali-kali lupa, bahawa Al-Quran ini adalah satu yang iblis dan syaitan sangat benci. Dia tidak suka kita mendampingi Al-Quran. Maka syaitan ini akan selalu membisik-bisikkan kalimah-kalimah buruk terhadap Al-Quran. Jadi sebab itu kita kena mengenal syaitan dan iblis ini, bagaimana mereka ini melakukan kerja-kerja sabotaj kepada Al-Quran. Salah satunya, itulah wujudnya satu tanggapan atau persepsi bahawa Al-Quran itu susah. Kerana Al-Quran itu berada di dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab susah. Ingat tuan-tuan dan puan. Siapa yang mengatakan susah itu? Nah, itulah kerja-kerja syaitan. Berhati-hati. Maka tanggungjawab kita hari ini kena tolak. Tanggapan buruk syaitan itu tolak. Jangan kita layani. Sedangkan hari ini kita melihat ramai orang yang dapat belajar bahasa yang tidak kurang susahnya. Contoh, antara bahasa yang tata bahasanya agak susah ialah bahasa Perancis. Ramai orang menguasainya. Tidak ada isu. Yang penting ialah kemahuan kita. Ingat bahawa bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini merupakan bahasa yang wajib kita belajar. Jadi isunya ialah isu nak belajar atau tidak. Itu sahaja. Jadi sebab itu saya mengajak tuan-tuan dan puan, ketika mana kita nak memahami Al-Quran ini, kita melalui proses. Dia tidak boleh pandai faham Quran terus begitu saja, tidak mungkin. Jadi ia mestilah melalui proses, dan proses itulah proses belajar. Maka semaklah diri kita. Apakah diri kita ini sedang bersedia untuk belajar? Atau sebaliknya? Itu je isunya. Pada setiap orang yang ada keinginan, ada kemahuan, ada keazaman untuk belajar, insya-Allah Allah akan mudahkan kerja-kerja kita untuk belajar. Yang penting, kata kuncinya tuan-tuan dan puan ialah belajar. Itulah semangat Iqra. Yang datang daripada perintah Iqra. Biasakan diri kita supaya kita rajin membaca. Itu juga satu kunci penting. Kerana ilmu itu kebanyakan kita dapat daripada usaha kita membaca. Maka itulah kenapa perintah Iqra mendahului segala ayat-ayat Al-Quran. Kenapa didahului dengan perintah Iqra? Rahsianya di situ. Supaya kita belajar. Dengan usaha membaca ini, akhirnya kita belajar dan kita dapatkan ilmu. Kembali kepada belajar Al-Quran ini, prosesnya setelah kita mengenali huruf, seperti mana yang kita lalui dalam kaedah qiraah dulu. Kemudian kita dapat mengenal baris, menyebut dengan betul makhrajnya. Baik pula tajwidnya. Maka sekarang kita kena meningkat usaha pembelajaran ke arah memahami Al-Quran. Maka untuk itu kita tiada pilihan melainkan belajar tata bahasa Al-Quran. Itulah bahasa Arab. Tata bahasa Al-Quran itu kena belajar supaya kita tahu apa makna setiap kata Al-Quran itu. Apakah maksud sebenar daripada kalimah yang digunakan. Maka kita perlu belajar. Dipanggil ilmu alat. Ilmu alat.
iaitulah ilmu lughatul Quran atau lughatul Arabiyah itu, supaya dengannya kita akan memahami Al-Quran. Ingat tuan-tuan dan puan, kita belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bukan untuk kita mahir bercakap fasih dalam bahasa Arab. Tidak. Tujuan kita tidak lain melainkan untuk membolehkan kita memahami Al-Quran. Kerana apa? Tuntutan memahami Al-Quran itu adalah satu tuntutan besar, kerana di dalamnya lah hidayah. Nak dapat hidayah kena faham Quran. Jadi untuk memahami Quran kita mestilah ada ilmu alat dipanggil. Itulah ilmu nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya yang akan memudahkan kita memahami Al-Quran. Sekadar itu tazkirah kita pada hari ini. InsyaAllah, jika diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.